Kita biasa dengar yang pembunuh bersiri ni buat kerja seorang-seorang dia je. Solo ranger lah senang cerita. Tetapi korang pernah dengar tak satu kumpulan membunuh bersama-sama? Siap ada tim siut? Jangan buat main. Dan lagi pelik, salah seorang daripada pembunuh ni pernah ada kaitan dengan John Wayne Gacy, The Killer Clown. Pelik kan? Benda ni semua terjadi pada tahun 70-an hingga 80-an. Ini adalah era di mana pembunuh bersiri tumbuh macam cendawan dekat US. Sana sini ada kes. Time ini jugalah gerakan hippies dan fahaman-fahaman lain selain daripada agama Kristian tumbuh macam cendawan. Bersepah-sepah guys. So apa yang terjadi kalau fahaman kultus ni ditambahkan pula dengan keinginan untuk membunuh dan menyeksa? Chaos mat. Hari ni Abang Boy akan kupas satu kes pembunuhan yang dilakukan oleh sekumpulan geng penyembah syaitan di area Chicago yang dipanggil Chicago Ripper Crew. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to CTV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang suka dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So tanpa membuang masa, jangan senyum-senyum, get ready, let's roll the intro. Pada awal 80-an di Chicago, Illinois, seorang lelaki yang berumur 20 tahun yang bernama Edward Spritzer tengah struggle untuk memulakan hidupnya yang baru dekat tengah-tengah bandar Chicago. Si Edward ni dibesarkan dalam keadaan yang sangat-sangat teruk, dengan ibu bapanya tak menghiraukan dia. Dia juga adalah bangsa buli di sekolah. Semua ini adalah kerana IQ Edward ni rendah. Dia dikatakan mempunyai masalah untuk belajar. Lembamlah kiranya. Skor kepada IQ Edward ni adalah 75, bawah paras purata. Edward telah berhenti sekolah menengah hanya selepas 3 tahun saja guys. Edward dikenali sebagai budak yang lembab dan selalu berhayal dan berada di dalam dunia dia sendiri. Bila Edward ni mencecah umur 18 tahun, dia telah dihalau daripada rumahnya oleh bapa tirinya sebab si Edward ni menyebabkan kemalangan kereta bapa tirinya. Selepas daripada itu, Edward dikatakan selalu bertukar kerja dan akhirnya dia telah diambil bekerja di sebuah restoran. Di sinilah Edward telah bertemu dengan seorang regular customer yang bernama Robin Gann. Robin pada masa ni 8 tahun lagi tua daripada Edward. Si Robin ni pula, dia ni agak bijak jugalah. Dia ni suka memanipulasikan orang dan dia mempunyai rekod jenayah yang banyak. Walaupun macam tu, si Robin ni mempunyai satu bisnes construction. Dia juga adalah seorang kontraktor yang dulunya pernah bekerja di bawah syarikat milik John Wayne Gacy. Pada siapa yang tak tahu, Mamat Gacy ni adalah seorang pembunuh bersiri yang telah merogol, menyeksa dan membunuh sekurang-kurangnya 33 orang budak lelaki guys. Gacy ni kalau dia tak membunuh orang, dia adalah seorang yang dihormati. Dan dia ni selalu dress up sebagai clown atau badut. Dia selalunya pergi ke birthday party anak-anak jiran dia. Dia even pergi ke hospital dalam pakaian badut untuk tujuan charity. Nama clown tu adalah Pogo the Clown. Kalau korang nak tahu, cerita IT tu telah mengambil inspirasi daripada kisah John Wayne Gacy di dalam watak Pennywise the Clown. Okay, back to the story. Pada masa si Edward ni kenal dengan Robin, Gacy dah ditangkap dan crime yang dilakukan memang dah diketahui umum. Dan si Edward ni tahu yang si Robin ni pernah ada kaitan dengan Gacy. Tapi disebabkan Edward ni dia agak slow sikit, dia macam tak kisah pun pasal semua tu. Even selepas diberitahu oleh rakan sekerja yang Robin ni pernah ditangkap kerana meletakkan pin ke dalam buah dada seorang pelacur, si Edward ni buat tak tahu je guys. Dia masih lagi berkawan dengan si Robin ni. Tibalah satu hari, pada 23 Mei 1981, si Edward ni nak balik rumah sebenarnya. Tiba-tiba je kereta dia rosak di tengah jalan. Disebabkan tak ada pilihan lain, Edward menelpon Robin untuk menumpangkannya ke rumah untuk mengambil peralatan untuk membaiki keretanya. Robin pun macam, okey je lah. So si Robin pun datanglah pick up si Edward ni dan kedua-duanya memulakan perjalanan ke rumah Edward. Tetapi dalam perjalanan tu, tiba-tiba si Robin ni suggest diorang tukar plan. Robin cakap dia nak pergi melanggan pelacur pada malam tu dan ajak si Edward ni ikut sekali. Edward pun macam, okey je lah. Oh, lupa nak cakap, si Robin ni memandu sebuah van. Robin kemudiannya menyuruh si Edward ni menyorok dekat belakang van. Plannya nak buat macam Robin seorang je ayat pelacur tu awal-awal.
Bila dah masuk je kat dalam kereta, dorang nak lauk pelacur tu berdua. So si Edward pun menyorok lah dekat belakang van tu. Sementara si Robin ni membawa kereta ke simpan jalan yang dikenali sebagai port pelacuran. Robin pick up seorang wanita berkulit hitam yang bernama Linda Sutton. Robin pun mengayaklah si Linda ni untuk spend beberapa jam dengan dia. Dan Robin juga ada offer si Linda ni untuk layan pil bersama-sama. So si Linda ni pun setujulah nak ikut. Apa yang berlaku adalah dorang layan dulu pil tu semasa dalam perjalanan ke rumah tumpangan. Sampai je dekat motel tu, si Linda dah barai guys. Robin keluar daripada van, mengetuk pintu belakang van tu dan keluarlah si Edward. Si Robin kemudiannya mengeluarkan sepasang gari dan menggari Linda. Lepas tu dia mengheret Linda ke semak di belakang hotel tu. Dia menyuruh si Edward tunggu dia datang. Daripada dalam semak tu, Edward boleh kedengaran yang Linda sedang mendengus, mengerang seperti kesakitan. Akan tetapi Edward tak nampak apa yang berlaku. Tak lama kemudian si Robin ni bersiul, macam wiwit. Signal untuk si Edward ni datang mendekati. Apa yang Edward nampak? Robin telah pun memotong sebelah buah dada Linda pada masa ni. Robin kemudiannya menyuruh Edward ni untuk mengambil satu wayar besi daripada belakang van tu. Dan bila Edward datang bersama wayar tu, dia menyuruh Edward untuk melilit wayar tu di buah dada yang lagi satu dan menjerut sampai buah dada tu terputus guys. Oh ya Allah. Tak cukup dengan tu dekat tempat yang luka terbuka tu, dorang menjolokkan alat kelamin dorang dan siap ejakulasi lagi dekat tempat luka tu. Gila hardcore guys. Si Edward pada masa ni mengikut je apa cakap si Robin ni. Tak tahulah sama ada dia tahu atau tidak apa yang sebenarnya berlaku dekat depan mata ni. Ni tengah dalam proses untuk bunuh orang ni weh. Dia pula boleh join sekali memotong dan membuat onar dekat bahagian luka tu. Oh ya Allah, cannot brain aku. Lepas dorang berdua dah puas, dorang belah macam tu je, meninggalkan Linda yang pada masa tu masih hidup tau. Dia ditinggalkan dekat dalam semak belakang hotel tu. Linda dalam keadaan di bawah pengaruh dadah, slowly mati akibat kehilangan darah yang banyak. Buah dada yang dipotong tu kemudian yang dibawa balik ke rumah Robin. Korang nak tahu tak dekat mana sebenarnya rumah Robin? Okey, ini best. Robin telah menyewa salah satu bilik daripada hotel yang sama tempat dia bunuh dan seksa Linda. Gila. Dia balik rumah macam tu je guys. Selamba gila. Macam tak ada apa-apa jadi. Mayat Linda Sutton ditemui selepas 10 hari. Polis mendapat aduan yang mungkin ada bangkai haiwan di area semak belakang hotel tu. Bila polis cek, ambil kau. Mayat dalam keadaan berbogel dan hampir reput disandarkan di bawah pokok. Mayat tu mereput teruk guys, sehingga kan susah untuk polis kenal pasti. Tetapi selepas dibawa ke unit bedah siasat, mayat tu dikenal pasti sebagai Linda Sutton menerusi rekod gigi. Linda adalah korban pertama geng ni guys. Walaupun polis menjalankan siasatan terperinci, dorang tak menemui apa-apa clue berkaitan dengan siapa yang membunuh Linda. Disebabkan Linda ni memang dikenali sebagai kupu-kupu malam. Memang susah polis untuk kenal siapa yang dia berhubung. Saban hari mereka dengan rela hati mengikut siapa saja yang sanggup membayar untuk perkhidmatan mereka. Lama kelamaan, kes ni menjadi sejuk. Beberapa hari selepas kejadian tu, Edward cuba mengelak diri daripada mendekati Robin. Macam-macam alasan dia bagi bila si Robin ni ajak si Edward ni lepak. Mungkin dia dah sedar kot apa benda yang dia dah buat. Dia mula merasa trauma. Dan tak berapa lama selepas tu, si Robin ni offer pula si Edward kerja di bawah syarikat constructionnya. Edward ni macam Bomboy cakap tadi lah, dia ni slow dan rata-rata kawan rapat dan ahli keluarganya menyuruh si Edward ni untuk belajar apa-apa skill praktikal supaya senang dia dapat kerja. Disebabkan Edward ni tak ada pengalaman dalam kerja-kerja ni tau. Ini adalah peluang dia untuk mendapat kemahiran sambil bekerja. So dia pun terima tawaran bekerja di bawah Robin. Di sinilah Edward bertemu dengan dua orang lagi pekerja yang bekerja di bawah syarikat Robin, Andrew dan Thomas Kokorales. Kedua adik-beradik ni sebenarnya lebih kurang je dengan si Edward ni. Kedua-duanya memiliki IQ di bawah purata. Kat sinilah kita boleh tahu yang si Robin ni sebenarnya mencari orang yang senang untuk dipengaruh dan mengikut kata-katanya. Tak lama kemudian, Robin mula mengajar Edward tentang ajaran sesatnya yang menyembah syaitan. Buah dada yang telah dipotong tu sebenarnya adalah untuk dipersembahkan kepada syaitan guys. Mereka kemudiannya akan beronani dengan buah dada tu dan Robin kemudiannya akan memotong sebahagian daripada buah dada tu untuk dimakan. Lebihan daging tu kemudiannya akan disimpan di dalam sebuah kotak yang diletakkan di atas altar yang dihiasi dengan 6 lukisan pentagram. Ada satu ketika yang dalam kotak tu mempunyai 15 buah dada yang dipotong. Serius weh, bunyi macam membuat reka-reka tapi tak guys. Ini bukan Abang Boy saja-saja tambah untuk menyedap cerita, okey? Ini adalah pengakuan Edward sendiri selepas dia ditangkap. Selepas daripada ni, diorang hidup secara low profile selama setahun guys. Tak ada langsung cari pasal.
Tetapi pada 15 Mei 1982, Edward dan Andrew telah menculik Lori Borowski. Lori sebenarnya bukan kupu-kupu malam langsung guys. Dia adalah seorang ejen hartanah. In fact, dia tengah nak buka kunci ofis dia semasa dia diculik. Dalam siasatan, salah seorang saksi bagi tahu yang dia nampak satu van yang berwarna merah di area tu pada masa kehilangan Lori. Walaupun macam tu, polis menemui jalan buntu sekali lagi. Lori telah diseksa, dirogol dan dibunuh dengan cara yang sama dengan Linda Sutton. Alat yang digunakan untuk memotong bahagian Lori telah dikenal pasti, iaitu kapak kecil. Mayat Lori hanya ditemui selepas 5 bulan dia dilaporkan hilang di tanah perkuburan di Clarendon Hill. 2 minggu selepas penculikan Lori, Shui Mak, seorang wanita warga negara Thai, telah diculik di Hanover Park. Dia dalam perjalanan nak balik ke rumah selepas bekerja di sebuah restoran milik keluarganya. Shui telah dioffer oleh Robin untuk menghantarnya balik ke rumah. Shui terima tawaran tu dan bila Shui dah masuk dekat dalam kereta, dia telah dioffer pil khayal. Shui menolak dan kemudiannya Andrew daripada belakang van tu telah cuba menggaris Shui, tetapi tak berjaya kerana si Shui ni melawan. Akhirnya Shui telah ditumbuk beberapa kali di muka dan dirusuk sehingga Shui pingsan. Dorang kemudiannya membawa Shui ke kawasan yang sunyi di mana buah dadanya telah dipotong menggunakan pisau dan dirogol beberapa kali. Shui telah ditikam menggunakan pisau tu dan dia dibiarkan di situ dalam keadaan berlumuran darah. Mayatnya ditemui selepas 4 bulan daripada tarikh kehilangan dilaporkan. Sama juga, buah dada dipotong. Terdapat kesan manis di kesan luka terbuka di dada Shui Mak. Selepas masa ketiga dorang ni, dorang bertenang kejap. Selama 2 bulan dorang hidup low profile. Maybe cuak sebab polis buat roadblock merata-rata pada masa tu. Selepas 2 bulan kru ni menjadi kembali aktif. Robin telah menculik seorang wanita yang bernama Angel York. Selepas Angel dirogol, Robin mengarahkan Angel untuk memotong buah dadanya sendiri sementara Robin melihat. She did that. Angel menoreh buah dadanya sendiri. Akan tetapi disebabkan torehan yang dibuat tu terlalu kecil, Robin ambil pisau tu dan menorehnya sendiri. Gila betul. Lepas tu dia menggunakan luka tu untuk beronani. Gila betul Mamat ni. Antara banyak-banyak kes, inilah yang paling disturbing so far. Tapi kan selepas Robin ni puas, dia kemudiannya meletakkan duct tape, sellotape lah lebih kurang, dekat luka Angel tu dan membuang Angel di tepi semak. Disebabkan inilah Angel berupaya untuk hidup. Angel telah diselamatkan dan dia telah memberikan statement kepada polis macam mana muka Robin ni. Van yang dipandu pun dia bagi tahu. Selama beberapa bulan selepas tu, geng ni mendiamkan diri. Langsung tak ada berita tentang terjumpa mayat ke apa ke, langsung tak ada. Tapi selepas beberapa bulan tu, dorang mulakan balik aktiviti keji diorang ni. Altogether, mangsa-mangsa diorang ni adalah seramai 20 orang guys. Dan dalam 20 orang tu hanya 2 je yang hidup. Salah seorang daripada mangsa diorang ni telah kehilangan sebelah buah dadanya. So total kematian adalah 18 orang. Modus operandi diorang ni adalah sama setiap kali. Diorang akan melanggar pelacur di tepi jalan, kemudiannya akan offer wanita tu pil untuk menenangkan diorang. Bila dah high, salah seorang daripada geng ni akan menggari mangsa dan bertindak untuk merogol mangsa bergile-gile. Dan dalam pada masa yang sama akan menyeksa mangsa dengan menikam mangsa dengan pisau atau apa saja alatan tajam yang diorang ada pada masa tu. Dan akhir sekali diorang akan memotong bahagian buah dada mangsa dan beronani pada luka yang terbuka tu. Selepas dari tu, diorang akan membuang mangsa di tepi jalan dalam keadaan yang masih hidup. Walaupun ramai di antara mangsa diorang ni adalah pelacur, ada juga yang bekerja macam orang biasa juga guys. Ejen hartanah, pekerja restoran, dan ada seorang mangsa yang bernama Rose Beck Davis. Dia ni bekerja sebagai eksekutif pemasaran je guys. Basically, diorang tak kisah pun siapa, asalkan perempuan tu berseorangan. Mayat Rose ditemui dalam keadaan yang sangat-sangat menyayat hati guys. Alat kelamin mangsa telah dirodok dengan batang kayu dan benda ni dibiarkan dekat dalam tu. Kepala mangsa pula telah ditetak dengan kapak. Pada 6 Oktober 1982, Robin dan krunya seperti biasa bersia-sia dalam van dia untuk mencari mangsa. Tetapi kali ini tiba-tiba Robin telah mengubah modus operandi diorang. Robin yang pada ketika itu sedang driving, tiba-tiba berhenti di sebuah pondok telefon di mana 3 orang lelaki tengah melepak dekat situ. Robin terus melepaskan tembakan daripada dalam van tu ke arah lelaki-lelaki tu, menyebabkan salah seorang daripada mangsa tu terbunuh dan seorang lagi cedera. Mangsa yang terbunuh itu adalah Rafael Torrado yang berumur 28 tahun, yang juga seorang pengedar dadah. Dia adalah satu-satunya mangsa lelaki untuk geng ni. Selepas daripada insiden ni, geng ni masih tak puas hati guys. Diorang plan nak mencari pelacur pula. Cari punya cari, diorang dapat satu. Wanita ini bernama Beverly Washington yang berumur 20 tahun. Seperti biasa, si Robin ni akan mengayat dulu si Beverly ni, sementara si geng yang lain duduk menyorok dekat belakang van tu.
Bila Beverly ni dah masuk, si Robin ni menunjukkan pistolnya kepada Beverly dan mengugutnya untuk jangan melawan dan ikut je cakap dia. Pada masa inilah ketiga-tiga lagi musibat ni keluar daripada belakang van. Beverly telah diheret ke belakang van, digari dan dibogilkan. Dia telah dirogol berulang-ulang kali oleh musibat ni semua. Beverly kemudiannya dipaksa untuk menelan pil khayal. Setelah dia dah high, Robin terus memotong bahagian buah dada kiri Beverly menggunakan wayar besi. Pada masa ni, Beverly dah tak sedarkan diri disebabkan pil yang diorang paksa makan tadi. Robin telah berjaya memotong sebelah buah dada mangsa, tetapi bila dia beralih kepada buah dada sebelah lagi, mereka berempat telah diganggu oleh seseorang. Dan disebabkan cuak, diorang terus membuang mangsa kat dalam tong sampah yang besar di tepi jalan. Beverly kemudiannya telah ditemui dalam keadaan tak sedarkan diri oleh seseorang yang kebetulan lalu dekat lorong belakang bangunan tempat Beverly dihumban. Beverly telah digegaskan ke hospital untuk merawat kecederaannya. Bila si Beverly ni sedar, dia terus memberikan gambaran terperinci suspek dan nombor plate van yang dipandu oleh suspek ni kepada polis. Kali ni geng ni dah kantoi guys. Mana mau lari ha? Robin telah ditangkap bersama dua orang lagi gengnya di tempat kediaman Robin. Edward dan Andrew dengan serta-merta pecah lubang atas apa yang mereka telah lakukan. Thomas telah berjaya dibekas selepas beberapa hari dan juga pecah lubang. Akan tetapi sehingga ke hari ini, si Robin ni langsung tak mengaku atas segala pembunuhan yang dibuat. Si Robin ni mengatakan dia bertanggungjawab melakukan penculikan dan mengaku bersalah merogol mangsa. Akan tetapi dia mengatakan pembunuhan semua tu dilakukan oleh Edward, Andrew dan Thomas sahaja. Dia siap cakap dia telah dipaksa untuk bersama-sama join aktiviti geng jenayah ni sebab takut dibunuh oleh mereka yang lain. Dia main twist boleh tahan. Padahal dialah kepala geng ni. Pihak pendakwa raya mencadangkan kepada mahkamah yang Andrew dan Edward patut dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan mereka. Akan tetapi hanya Andrew seorang saja yang menjalani hukuman tu disebabkan Edward didapati tidak mempunyai tahap IQ yang tinggi. Macam lebih kurang Mama Edward ni pak turut je lah. Dia mengikut je apa yang member lain buat. Thomas telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup selepas dia buat deal dengan pendakwa raya untuk memberikan full detail apa yang geng ni dah buat. Dan disebabkan ini juga beberapa kesalahan ke atas Thomas telah digugurkan. Dia berjaya membuat rayuan dan dia telah dilepaskan daripada hukuman penjara pada tahun 2019. Antara kesalahan yang telah digugurkan adalah kesalahan merogol dan menculik. Disebabkan ini, namanya tak ada dalam database pelaku seks. Dia bebas memulakan kehidupan barunya tanpa perlu risau guys. Robin Gag telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 120 tahun guys. Dia sebenarnya nyaris terlepas daripada hukuman disebabkan tak ada bukti yang kukuh. Tak ada bukti fizikal yang mengaitkan dia dengan mangsa-mangsanya. Akan tetapi kenyataan mangsa terakhirnya iaitu Beverly telah digunakan dan berjaya menyabitkan Robin sebagai pelaku dan ketua untuk geng ni. Tetapi sehingga ke hari ini, Robin langsung tak mengaku bersalah atas apa kesalahannya. Dia siap mencabar penyiasat untuk membuat ujian DNA. Dia punyalah confident. Sekarang dia masih meringkuk di dalam penjara Menard Correction Center di selatan Illinois. Dia akan mendapat peluang untuk parol pada tahun 2042. Korang nak tahu tak benda yang interesting pasal kes ni? Particularly si Robin ni. Semasa John Wayne Gacy ditangkap pada tahun 1978 dalam sesi temu bual dengan polis, John pernah mengatakan yang dia bukan berseorangan dalam pembunuhan dia, tetapi dia tak pecah lubang guys. Ada spekulasi yang mengatakan Robin adalah rakan yang dimaksudkan, tetapi tak ada siasatan lanjut dijalankan pasal statement ni. Rahsia tu disimpan sampailah John ni mati. Dia telah dihukum mati dengan suntikan beracun pada 10 Mei 1994. Sampai ke hari ini, kita takkan tahu identiti sebenar penolong kepada John Wayne Gacy. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.